lihatlah isu-isu semasa yang ada dalam politik kita ni ya. Timbul satu, timbul satu, timbul satu isu-isu panas yang boleh menyanyat ataupun boleh ya menyentuh rasa hati semua rakyat Malaysia. Yang terkini kita tahulah isu yang membabitkan bantuan ke Palestin yang telah pun sekat dan telah pun ditahan ya. Isu ini saya tidak nak masuk campur ya. Kerana seperti mana yang Abang Jo cakap, kita Sarawak ni kecil je kan, kerajaan pusat adalah untuk menguruskan benda ni. Jadi kita di Sabah dan Sarawak ni adalah sebenarnya bukan kita tidak nak simpati ataupun kita tidak nak ambil tahu hal-hal isu seperti ini, tetapi biar kita abaikan. Kita orang Sabah Sarawak, nombor satu saya nak ingatkan, dengar baik-baik ni kawan-kawan yang ada di Sabah dan Sarawak, kena dengar, kena ambil perhatian apa yang saya cakap ini kepada kamu orang sebagai orang Sabah Sarawak. Kena ingat baik-baik. Seperti mana arwah Tok Nan cakap, jaga Sarawak ni baik-baik, dia katakan. So saya pun nak cakap benda ni kepada kita di wilayah Sabah dan Sarawak, kerana saya anak orang Borneo yang mewakili Sabah dan Sarawak untuk kita sebagai Borneo yang bergabung membentuk Malaysia. Ingat ya, kita Sabah Sarawak ni adalah partner equal dalam Malaysia. Kita ni gabungan untuk membentuk Malaysia. Kita boleh menyokong tindakan-tindakan yang dibuat oleh kerajaan pusat. Kita juga boleh berkecuali untuk menyokong tindakan-tindakan yang dibuat oleh kerajaan pusat. Dan kita juga boleh bersuara dengan apa pandangan daripada kerajaan pusat. Kerana kita punya hak, kita punya keistimewaan. Kita bukan seperti mana yang tertera dalam IC nombor 12, nombor 13. Kita juga bukan seperti mana yang telah pun mereka luluskan dalam parlimen, yang mana kita ni adalah sebuah negeri yang diperkecilkan daripada sebuah wilayah yang boleh dikategorikan sebagai negara. Akhirnya kita telah pun dijatuhkan grade kepada negeri 12, negeri 13. Itu pun sudah kita jatuhkan kepada tahap yang serendah-rendahnya apabila kita dah bergabung dalam pembentukan Malaysia ni. Tetapi kita penuh kesabaran. Isu-isu politik yang sangat menyentuh jiwa kita, terutamanya orang Sabah dan Sarawak. Saya faham apa yang kamu rasa sekarang ini. Tapi saya minta tolong, terutamanya kepada orang Sabah, apa yang berlaku sekarang ini, isu-isu politik yang sepatutnya rakyat Malaysia, sepatutnya rakyat di wilayah kita ini faham. Kita boleh nampak dengan jelas hari ini bagaimana kita nak mengimplementasikan masalah ini. Saya harap dalam pilihan raya negeri, jangan sesekali kita bertindak salah. Jangan sesekali kita bertindak salah. Apa dia apabila kita bertindak salah? Saya nak beritahu kepada rakyat Sabah dan Sarawak ini, begini. Seburuk-buruk parti lokal kamu orang, seburuk-buruk parti lokal kita orang, lebih baik kita sokong parti lokal. Sejahat-jahat parti lokal kita lah. Nak jadi pembangkang dekat Sabah tu biar parti lokal. Nak jadi kerajaan di Sabah Sarawak ni biar parti lokal. Wilayah kita ini sangat berbeza dengan negeri yang ada di Semenanjung. Ini pilihan raya Sabah dah dekat. Saya bukan nak cakap apa ni. Kita sokong saja parti lokal kita yang ada, supaya apabila kita menang pun kita boleh bertindak sebenarnya. Kalau contohnya saya nak ambil ni di Sabah yang dah dekat untuk pilihan raya ni. Kalau kamu orang sokong parti lokal kamu orang dan akhirnya mereka tubuh kerajaan Sabah, adakah mereka ini tidak berfungsi untuk mendapat peruntukan? Adakah mereka ini tidak akan berfungsi untuk orang kata menjadi suara untuk wilayah kamu? Tetap mereka boleh. Tetap kerajaan pusat akan dengar. Tetap mereka akan bagi peruntukan. Kita ambil contoh di negeri yang ada di Semenanjung. Bila kerajaan PAS mentadbir Terengganu, Kelantan, Perak pula, Perlis, Kedah, Anwar Ibrahim tetap memberi peruntukan negeri mereka. Sama juga kita. Dan kita malah mungkin dapat lebih baik lagi. Jadi sebab itu, apabila perkara ini, saya selalu cakap dalam isu-isu semasa politik hari ini, saya tahu ramai di kalangan orang-orang di Sarawak dan Sabah ni terutamanya, saya tengok komen-komen di TVS hari ini. Di TVS hari ini, saya tengok komen-komen rakyat Sarawak dah lain macam.
Dan lain macam saya tengok komen-komen di Sarawak ni. Jadi kita jangan percaya bulat-bulat. Umpamanya kalau kita tengok di Sabah, saya ni dah pernah duduk di dalam parti nasional. Parti yang saya duduk adalah parti yang bernama PKR. PKR yang mana Perdana Menterinya Anwar Ibrahim. Saya dalam keadaan berjawatan, dalam keadaan menang dalam pemilihan parti. Selepas pemilihan parti, saya letak jawatan. Bukan disebabkan oleh kerana saya sokong Rafizi, bukan. Tetapi untuk orang-orang PKR nak menuduh saya, ini adalah orang fanatik Rafizi, ini adalah orang yang walak dengan Rafizi, terpulang kepada mereka. Saya sebenarnya dalam 3 tahun saya menjadi KC di Sarawak, 3 tahun saya menjadi KC di kawasan saya, mewakili juga sebagai orang kata, bila saya anak Dayak, mewakili sebagai ketua cabang untuk PKR Sarawak. Saya melihat apa agenda yang dibawa PKR. Ini pengalaman saya yang cukup berharga. Saya duduk dalam PKR, mewakili anak Sarawak dan mungkin mewakili juga kawan-kawan yang ada di Sabah Sarawak. Saya nak cerita pengalaman saya yang mahal. Sepanjang 3 tahun saya menerajui ketua cabang PKR di Sarawak, saya melihat banyak isu dan banyak perkara yang PKR hanya laungkan, yang hanya mereka cakap tak serupa bikin. Sebab itu saya persoalkan. Saya persoalkan cerita Anwar Ibrahim. Saya tadi sindir juga dekat Facebook saya berkenaan dengan semua kaum di Malaysia ni jadi anak dia. Semua kaum di Malaysia ni anak Anwar Ibrahim. Dia katalah. Tapi sebenarnya itu tidak. Berapa puluh, berapa ratus kaum-kaum yang ada di Sabah Sarawak ni? Ada tak kamu orang tengok sedikit peruntukan untuk kaum-kaum di Sabah dan Sarawak ini daripada Anwar Ibrahim? Ada? Siapa boleh bagi penerangan dekat saya dekat sini? Saya lihat di Sarawak, tidak ada satu pun kaum-kaum di Sabah di Sarawak ni, apabila saya jadi KC, apabila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, tidak ada satu pun kaum di Sarawak ni, saya tak tahu Sabah ya. Di Sarawak, tidak ada satu kaum pun yang dapat sedikit peruntukan daripada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya tagih benda ini kenapa? Saya ungkit benda ini kenapa? Sebab Anwar Ibrahim dulu sebelum dia nak jadi Perdana Menteri, dia cakap semua kaum ni anak dia. Kalau dah tentu kaum ni anak engkau, peruntukan kaum tu ada tak? Saya tak persoalkan orang Melayu, saya tak persoalkan orang Islam. Anwar Ibrahim dah berapa banyak dia membantu yang Islam ni. Yang Islam antara bangsa yang dipersoalkan semuanya. Tapi bila kita sebut ke situ nanti, dia menjadi satu isu panas yang orang akan kata saya resis. Tapi yang dia mengaku semua kaum ni anak dia, ada dia bantu tak? Sebab apa saya masuk ke cerita isu ini tadi? Sebab dia sebelum ini nak cakap macam tu. Dia yang cakap. Saya tak nampak benda ni. Dan apa yang saya nampak, Nurul Izzah, Anwar Ibrahim, keluarga Anwar, orang PKR, dah jadi macam parti sekarang ni. Kenapa saya semakin tak suka waktu itu? Saya tengok parti PKR dah jadi macam parti PAS. Kalau parti PAS bercakap macam PKR hari ini, saya tak heran. Sebab nama dia Parti Islam Se-Malaysia. Tapi kalau PKR perangai macam parti PAS, parti berbilang kaum perangai dah macam parti PAS, saya tak boleh terima. Sebab kadang mengaku bahawa parti PKR ni parti multiracial, parti PKR ini adalah parti yang menjaga semua kaum, semua agama, tapi hakikatnya tak begitu. Prejudis, menipu secara halus. Jadi sebab itu, bila ini saya pengalaman saya dalam PKR ni lah. Jadi bila perkara ini berlaku macam ini, so saya nampak banyak masalah dalaman PKR yang bila mereka dapat pula kuasa berebut-rebut, dan sampai saya duduk dalam PKR Sarawak ni, yang terakhir sekali ayat-ayat yang saya dengar PKR Sarawak ni. Kalau KC PKR, pemimpin PKR Sarawak nak nafikan cakap saya ni, kamu orang nafikan. Dengan terang dan jelas, pengurusi MPN Sarawak, sepatutnya Abun Sui, akhirnya ditukar kepada pengurusi yang ada hari ini. Atas daripada selepas keluar dalam grup WhatsApp PKR Sarawak itu sendiri, penasihat PKR cakap apa? Dah tak ada orang Melayu nak jadi pengurusi MPN Sarawak ni. Dah tak ada orang Melayu nak jadi ketua dekat Sarawak.
Daripada situlah saya langsung tidak lagi ingin bersama dengan PKR. Karena benda ini pada saya, parti ini parti yang orang kata parti untuk semua kaum konon-konon. Saya masuk PKR ni kerana itu tau. Sebab itu bila saya habislah saya nak cerita PKR ni. Itu pengalaman saya. Biar puak-puak PKR ni tidak meroyan, tapi itu pengalaman saya nak cerita. Jadi, apabila saya berada di orang kata luar dan sekarang ini saya sebagai rakyat yang tidak lagi orang kata ada parti politik mana-mana yang saya duduk, saya harap saya dah tahu parti Malaya, parti yang datang daripada Semenanjung bertapak di wilayah kita ini, sebenarnya mereka hanya nak undi. Mereka hanya nak sokongan. Tidak ada lebih, tak ada kurang daripada itu. Jadi kita kena tolak parti itu. Seburuk-buruk parti lokal dekat Sabah dan Sarawak ni itulah. Mereka ada perjuangan mereka. Presiden mereka ada dalam wilayah kita. Pemimpin dia ada dalam wilayah kita. Kalau kita suruh parti lain datang untuk, dia macam nak menjajah kita. Tapi ini parti politik. Dia sama. Dia umpama nak menjajah kita lah. Jadi saya harap parti politik Sabah dan Sarawak ni, biar orang lokal kita, biar parti lokal kita. Betul, hujah mereka kata, oh, kalau parti Malaya datang ke wilayah kita ini pun, parti ini mereka orang kata pemimpinnya daripada wilayah kita. Betul lah. Betul, pemimpin dari wilayah kita. Tapi masalahnya presidennya ada dekat Semenanjung sana. Kau ingat senang kau nak berurusan dengan presiden kau dekat sana tu? Timbalannya dekat sana, presidennya dekat sana, semuanya dekat sana. Majlis kepimpinan semua dekat sana. Tapi kalau parti lokal, semuanya ada di Sarawak. Ataupun di Sabah. Dan akhirnya mereka boleh buat keputusan dengan segera. Itu daripada segi politiknya lah. Daripada segi orang kata, mereka kata, oh sama juga. Mereka juga makan rasuah. Tak payah cakap. Tak payah cakap, sama aja makan rasuah apa semua. Rasuah mereka lebih kecil daripada rasuah yang korang buat. Parti apa yang memerintah negara Malaysia ni sebelum ini? Bukan GPS Sarawak, bukan parti lokal Sabah, bukan parti lokal Sarawak. Yang memerintah Malaysia ni sampai hutang 1.3, 1.4 trilion ni siapa? Jangan cerita, oh sama juga ada rasuah ni. Mana-mana parti politik ni tak ada yang bersih. Tetapi risiko mereka merompak lebih besar, lebih kurang daripada parti nasional ni. Jangan cerita rasuah orang, rasuah engkau orang lebih besar. Kau cerita parti lokal rasuah 1 juta, 2 juta. Engkau orang punya parti rasuah beratus-ratus juta, berbilion-bilion. Nak pergi cerita parti lokal ni rasuah, parti lokal bersama 2 kali 5. Ya betul, tapi mereka lebih kurang daripada yang korang buat. Hasil Sabah Sarawak korang sapu, lepas tu korang tengok. Kalaupun kau nak kata parti lokal rasuah, dia rasuah sekurang-kurangnya rasuah dalam tempat engkau sana. Duit tu berkisar ada di kawasan engkau sana, berkisar di wilayah engkau sana. Tapi parti nasional ni rasuah berkisar di Semenanjung sana, ada duit tu berkisar dekat kita. Siapa dapat manfaat? Orang dia juga. Kalau nak cerita rasuah dia ni tadilah. Ramai orang tanya saya. Ada juga yang saya tengok dekat sini. Oh dah lama baru kau sedar dia ni. Ini adalah satu keuntungan, satu rezeki kepada saya tau. Saya beruntung tau. Kerana saya dah duduk dalam parti PKR. Dan ini adalah keuntungan yang saya boleh dapat. Orang kata boleh memberi maklumat kepada rakyat Sabah dan Sarawak dengan tepat kerana pengalaman itu. Tidak ada ruginya saya duduk dalam parti nasional. Tidak ada ruginya saya duduk dalam parti PKR. Kalau saya tak duduk, saya tak tahu apa berlaku dalaman parti. Saya tak tahu apa yang terjadi sebenarnya parti nasional ni. Jadi pengalaman saya ni, saya buat pengajaran dan saya bagi tahu dekat rakyat Sabah dan Sarawak ni agar kita jangan lagi percaya. Di Sabah sekarang ni, kamu orang seburuk-buruk parti lokal, kau orang tak payah kritik lah. Seburuk-buruk parti lokal tu lebih baik daripada parti yang nak kata nak tentang rasuah, nak bentras rasuah, nak ini rasuah.
parti mereka lah yang paling banyak rasuah. Makin kuat mereka menyalak tentang rasuah, makin besar rasuah dia. Saya nak bagi tahu lah, saya bukan sokong rasuah. Saya ni orang yang memang geram lah tengok rasuah dekat Malaysia ni. Tapi saya perumpamaan ni. Rasuah ni mana-mana, kecil besar memang tak ni lah. Kita tengok macam contoh yang berlaku dekat Presiden Parti Star, Datuk Seri Fairin Ketingan, Jeffrey Ketingan. Saya tengok yang video yang menular tu 1.7 juta. Kan? Diwar-warkan oleh kau orang ni, diwar-warkan. Tak ada masalah. Saya bukan orang Star, saya bukan orang JRS, saya bukan orang ni. Diwar-warkan oleh kau orang. Saya tengok jumlahnya adalah 1.7 lah juta ataupun 1.5 juta macam tu. Yang kau orang jumpa duit 150 juta, yang kau orang jumpa yang duit yang disonglap 1MDB berbilion-bilion, yang kerajaan hari ini duk berbazir berapa lagi juta, PKR saja buat pemilihan parti 16 juta beli sistem. Kau tengok. Kau orang bacaan politik ni kena tengok macam ni semua tau. Kau nak bagi cerita sumbangan politik 1.5 juta. Tapi PKR sendiri pemilihan parti beli sistem 16 juta tau. Duit yang jumpa dekat safe house 150 juta. Nak dibandingkan dengan Fairin Ketingan, Jeffrey Ketingan punya duit sumbangan politik tu 1.5 juta. Mana-mana parti politik pun ada sumbangan politik. Siapa yang suruh kau bagi? Baik itu saya kata, mana mudarat? Mudarat yang ratus-ratus juta atau mudarat yang ikan-ikan bilis ini? Saya tidak menggalakkan rasuah ya. Saya bukan nak menggalakkan rasuah, tapi kronologi yang kamu orang Sabah nak kena baca. Kamu orang Sabah sekarang ni duk bebalah. Tapi kamu tak tengok mudarat yang lebih besar yang akan melanda Sabah tu. Siapa sekarang yang paling banyak nak menabur duit dekat kamu orang? Lepas tu kau orang tengok yang terkeluar dekat newspaper, yang keluar dekat cash, yang orang nak pecahkan temberang lah apa semua ini. Yang paling lawak lagi apa? Orang yang pergi buat laporan dekat SPRM, orang yang nak tunjuk bukti itu, orang yang bagi rasuah. Engkau yang bagi duit sumbangan, kau pula yang ini patut orang tu lah kau tangkap SPRM. Kenapa bebas? Ini saya nak cerita tentang parti lokal. Saya bukan masalah. Saya ramai kawan-kawan. Yang ada dalam ni kawan-kawan semua daripada Semenanjung. Tapi saya nak beritahu kepada orang Sabah Sarawak ni supaya mereka ni faham. Untuk kita berpolitik, saya nak kalau boleh pembangkang pun parti lokal, yang duduk mentadbir dalam kerajaan Sabah Sarawak ni pun parti lokal. Kalau kita panggil parti luar ni, kau tengok isu-isu yang terkini ni. Saya sebenarnya kalau saya nak cakap isu yang membabitkan benda-benda yang berlaku yang panas sekarang ni, yang sampai orang buat demo ni, panjang lebar tau. Tapi kalau saya buat memang saya dikecam. Silap-silap saya pun polis panggil. Sebab benda ni ku tahu. Tutup kes darah, masuk satu isu kes yang paling besar sekali, melibatkan kaum, melibatkan agama, memang tutup kes darah di Sabah. Dan akhirnya apa jadi? Dia mendapat keuntungan sokongan politik daripada semua orang Melayu, semua orang Islam. PAS pun tenggelam, Bersatu tenggelam, UMNO pun tenggelam. Pandai tak? Bijak. Kau dah tahu tak boleh pergi sana, kau pergi hantar orang. Kau Perdana Menteri, kau sokong. Boleh, tapi masalahnya kenapa ikut jalan macam tu? Banyaklah saya dekat sana. Kemuskilan saya banyak, tapi saya tak nak, sebab isu ni panas, saya tak nak bahas. Saya tidak nak masukkan diri saya dijebakkan dengan benda ini. Kerana saya orang politik. Tapi apa yang jebat jaka apa semua yang dikecam habis-habisan tu cakap, sebenarnya sebahagian saya setuju dengan pandangan dia tu. Dalam fikiran saya sama lah macam dia. Tapi itulah. Jadi benda macam ini tau. Benda macam ini masuk ke dalam otak orang Sabah di Sarawak, rosak tau. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dalam keadaan dia macam ini, kalau ini ideologi yang Anwar Ibrahim bawa untuk jadi Perdana Menteri, melibatkan Sabah dan Sarawak, orang Sabah dan Sarawak akan jadi resis, orang Sabah dan Sarawak akan ikut perangai-perangai
fanatik dan orang kata terlalu taksub, sama macam di Semenanjung. Sabah dah hampir-hampir dah nak terjerat. Yang masih lagi konsisten sekarang ni adalah Sarawak. Sabah dah hampir-hampir terjerat dah. Sebab itu kalau kita tengok, kita ni kenapa kaum lain menyokong Anwar Ibrahim? Saya nak tanya. Saya nak bagi tahu dekat orang PKR. PKR ni adalah bukan disebabkan oleh orang Melayu, bukan disebabkan oleh orang Islam tau. PKR ni kekuatan dia ada pada kaum lain tau. Tapi apa yang Anwar buat ni sebenarnya akan menyakitkan hati kepada kaum Sabah dan Sarawak. Orang takkan berbunyi hari ni. Saya nak cakap, orang Sarawak dekat TBS orang berbunyi lah. Kalau kita tengok, kalau tak percaya, tengok dekat komen rakyat dekat TBS Sarawak. Kamu orang pergi tengok. Sekarang ni, mereka ni nak bersuara, tetapi mereka tahu bahawa kita ni duduk bergabung menubuhkan Malaysia dengan kita menghormati perlembagaan. Kita kena ikut perlembagaan Malaysia. Sebab mereka tahu bahawa dalam perlembagaan Malaysia tu 2 perkara yang mereka paling takut. 3 perkara. Kalau tak ada perlembagaan Malaysia ni, kalau betul-betul kita memang ada kuasa mutlak dengan MA63, orang Sabah, orang Sarawak hari ini dah berbunyi lantang tau. Cuma kerana mereka termaktub dengan 3 perkara ni yang dia orang takut. Dia cakap aja dia masuk dalam. Dia tangkap, cakap aja, kejap lagi ada siren biru merah, pergi angkut dekat rumah. Satu perkara yang diorang menyebabkan diorang terhad tak bercakap. Yang pertama, berkenaan dengan isu raja-raja. Yang kedua adalah hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Yang ketiga adalah agama Islam adalah agama rasmi Persekutuan. 3 perkara ni je. Sebabkan orang Sabah dan Sarawak, terutamanya orang Sarawak, duduk diam-diam, mereka menunggu PRU, mereka menunggu PRN ni. Mereka memang huban Parti Melayu. Saya harap orang Sarawak faham apa yang saya cakap ni. Orang-orang Sarawak, kau orang kena faham cakap saya ni. Aku tahu macam mana perasaan kau orang sekarang ini. Terutamanya orang Dayak, aku tahu. Tapi kau orang tak boleh bersuara. Dan kau orang pun tak ada media macam saya. Kalau kau orang bersuara dan kamu orang tidak berhati-hati, kamu pula akan kena tangkap. Tapi 3 perkara yang saya cakap untuk orang Sarawak utamanya ni tadi, kena ingat Aku tahu kau orang Sarawak tak boleh bersuara sekarang kerana kau tahu perlembagaan itu melindungi 3 perkara ini yang mana kau sebut aja engkau kasangkut. 1, isu raja-raja. 2, hak istimewa orang Melayu Bumi Putra. 3, melibatkan agama Islam adalah agama rasmi. Jadi kau orang dah duduk tersepit, duduk macam inilah. Sebab itu keputusan saya keluar daripada PKR atas dasar-dasar perkara ini. Dan saya kembali, saya semak balik MA63, saya bergantung balik kepada kita punya MA63. Dalam MA63 kita ada keistimewaan untuk kita di situ. Apa dia? Yang melibatkan tidak ada agama rasmi di Sarawak. Bahasa rasmi Sarawak adalah bahasa Inggeris. Dan wilayah Sarawak adalah milik kita yang mana kita mengawal melalui sempadan-sempadan yang mana melalui immigration yang tertakluk ada dalam MA63 itu. Sebab itu saya kata, di Sabah ini kalau kamu orang nak kuatkan MA63 kamu, kalau kamu tak sokong parti lokal kamu dan kamu sokong parti Melaya, pemimpin Melaya tidak akan menyokong MA63 kamu tu. Apa jadi dengan MA63 Sabah? Diporak-perandakan. 2 perkara sudah dibuang daripada MA63 Sabah. Saya tengok budak-budak Sabah ni bijak bercakap MA63. Tapi 2 perkara kamu dah buang daripada MA63 kamu. Kerana kamu dah terlalu bijak. Sebab itu saya kata, jangan kamu orang meninggalkan MA63 kamu. Jangan kamu orang main-main dengan MA63 kamu. Ini di Sarawak, nasib baik lagi kemurnian MA63 itu tidak diganggu tau. Saya tahu rasa kamu orang di Sabah Sarawak dalam isu yang ada terbaru sekarang ni. Saya tahu sebagaimana orang-orang terutamanya Dayak, terutamanya orang-orang di kawasan saya. Saya tahu
Kalau saya turun dekat kawasan nih, banyak dia punya cerita nih. Kan? Dan beberapa nih pun kawan-kawan saya telepon saya apa semua. Saya naik Grab tadi pun pemandu Grab cerita isu yang sama. Cuma yang kita mampu sekarang nih, kita jaga Sarawak kita jaga Sabah kita. Kita kena ingat orang Sabah, orang Sarawak kita kena ingat kita ni adalah rakan kongsi Malaysia tau. Kita adalah rakan kongsi yang mana kita ni adalah orang yang menubuhkan Malaysia. Maksudnya tanpa Sabah, tanpa Sarawak, bubarlah Malaysia. Dan maksudnya apa lagi? Maksudnya kita ini partner equal, seperti mana yang kita tahu, boleh duduk di dalam dan boleh keluar. Umpamanya yang paling lagi mudah, kita ni umpama anak tiri lah. Kita ni bukan satu keluarga, kita ni dijadikan keluarga kerana kita diangkat. Kita bukan anak dia, tahu? Kita ni bukan anak dia. Kita ni diambil untuk mencukupkan keluarga dia. Tetapi kita bukan anak dia. Kena ingat tu. Kalau orang tak suka saya tahu. Yang tak suka saya memang penyokong lah. Memang penyokong PKR, memang tak suka saya lah. Sekarang ni kita tengok isu-isu semasa ni. Ada tak kesi-kesi di Sarawak ni, kesi-kesi Dayak nak berbunyi? Ada satu saya tengok orang PKR pakai baju PKR. Dia salah cakap berkenaan dengan isu Palestin ni. Saya tengok sekarang ni terus dirang viralkan untuk diambil tindakan untuk dibuang daripada PKR. Nasib kau lah bu. Kan? Kesi-kesi Dayak yang ada dekat Sarawak hari ni duk berlutut macam ini tu ketakutan, tak tahu nak ke kiri ke kanan, bodek aja lah. Dalam isu yang ada sekarang ni. Duduk ketakutan. Begitu juga kesi-kesi yang non-Muslim ada di Sabah tu kan, dia duduk aja kan. Dia tak boleh buat apa dah. Nak bercakap ke kiri tak boleh, cakap ke kanan tak boleh. Bagai-bagai lah dia nak cover-cover macam mana nak hidup. Ya. Sebab itu saya meninggalkan PKR. Banyak isunya. Bukan isu kecewa dengan Rafizi. Bukan. Saya banyak isu lain yang saya nampak dalaman ni yang saya tak ni. Saya dah tak percaya, kepercayaan saya hilang. Jadi kita ni kena pilih. Sebab tu saya kata pandai-pandai kita pilih parti untuk kita nak undi di Sabah Sarawak ni. Tetapi yang pasti kita undi dulu parti lokal yang ada. Pilihan utama kita undi dulu parti lokal yang ada. Jangan kita bagi ruang untuk ni. Mana-mana parti yang kita tengok menjurus saja menyokong kepada tindakan-tindakan yang betul di pusat, kita cuba buangkan. Kita cuba buangkan mereka-mereka yang menjurus menyokong tindakan pusat yang tak betul, buang. Kita ada ruang melalui politik. Nak mengubah Sabah Sarawak ni adalah melalui politik. Nak mengubah, orang kata ekonomi, nak mengubah kenapa? Memang utamanya adalah politik. Nah, kalau saya tak masuk dalam dunia politik ni, adakah saya boleh menyuarakan pandangan-pandangan kamu orang? Adakah saya boleh menyuarakan pandangan-pandangan saya? Tak dapat. Sebab itu, saya kena pertahankan diri saya duduk dalam politik ni. Kalau saya tak duduk dalam politik ni, kamu orang ingat ada suara-suara macam ni, kamu orang nak dengar ni? Tak ada. Kamu ingat ada orang Sabah Sarawak yang boleh nak bercakap benda ni? Tak ada. Berpuluh tahun saya hidup, akhirnya, saya menunggu anak-anak Sabah, saya menunggu anak-anak Sarawak untuk bercakap. Tak ada. Akhirnya, mahu atau tidak, saya sendiri kena bercakap. Sebab itu saya ada di sini. Saya terpaksa lakukan ini. Kalau saya tak bercakap, tak ada. Sarawak punya besar. Tidak ada satu pun anak Iban yang nak bercakap. Media sudah dibagi free. Buat konten lain pandailah, tapi saya tak salahkan itulah sebab mereka minatnya ke situ. Tapi yang mana yang berpolitik tak nak bercakap. Kena cakap benda ni. Orang lain, kaum lain celupa berani dalam media sosial. Tapi kaum Dayak tak ada yang berani bercakap dekat media sosial. Kalau pergi clubbing minum ramai pandai. Balik daripada minum bijak semua. Duduk barbecue setiap minggu, hujung-hujung minggu bercakap tentang politik bijak semua. Pintar semua. Dialah yang paling terpolitik, terpaling hebat. Tapi selepas itu tak ada lagi. Kamu orang kena profesional.
Pergi masuk dalam dunia media sosial, kena berani bercakap. Perjuangan politik, perjuangan kamu orang. Masalah rakyat, masalah kamu orang. Saya harap ramai lagi anak-anak Dayak di Sabah dan Sarawak nih. Bangun daripada tidur kamu. Kalau tidak, orang lain mengambil tempat politik itu, yang mana bila kaum lain dah hebat, bila orang ini kita ni jadi apa? Berpuluh tahun saya tunggu anak Dayak yang bersuara dekat media sosial kan. Saya harap lepas ni banyak yang timbul untuk kamu bagi pandangan-pandangan politik kamu. Ni ada lagi satu nih. Samizan, saya baca nih. Saya paling suka kalau tengok orang. Nih, Samizan Sabtu. Datang kau Sarawak, siap kau. Siapa tu? Datang kau Sarawak, kau. Kau suruh siapa yang datang Sarawak tu? Ni otak luar kotak daripada tadi dia duk cerita ben jenayah tak guna IC siapa. Ben jenayah urusan apa masjid ke urusan ni kan. Ini orang Melayu datang Sarawak. Tidaklah macam itu. Kita tak ada lah. Kita ada kawan-kawan, tapi daripada segi politiknya tak boleh lah. Saya nak beritahu. Daripada segi politik tak boleh lah. Tak boleh kita nak bagi ni. Tapi daripada segi kita berkawan, daripada segi ni tak boleh kita bagi ruang lah dekat parti Melayan. Saya cakap betul. Saya dah ada pengalaman dengan PKR ni. Nasib baik PKR tak memerintah Sarawak. Nasib baik PH tak memerintah Sarawak. Ataupun parti-parti mana lah semenanjung di memerintah Sarawak. Pengalaman UMNO di Sabah tu, sampai sekarang orang Sabah tu bising tu. Saya tak nak lama-lama lah, sebab nanti ada lagi isu lain yang saya nak ulas di live yang lain. Saya tidak nak mix-mixkan isu lain, tapi itu saja pandangan saya. So saya ucapkan terima kasih banyak.